Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so malam ni aku nak buat satu lagi counter review. Okay, counter yang akan aku review malam ni adalah counter Pro Lexus atau PR Lexus. Okay, PR Lexus Berhad. So ini adalah laman web untuk Pro Lexus. Okay, so syarikat ni, okay, pertama kalinya, syarikat, kita tengok syarikat tekstil. Okay, so produk dia kalau kita tengok produk high performance sport wear. Oh, so syarikat pakaian. Okay, ini Prolexus ni adalah syarikat pakaian. Okay, so dia punya main kategori consumer product and service. Okay, alright, so ini adalah laman web bagi Prolexus. So korang boleh tengok lah, okay, apa benda dia punya business. So business dia lebih pada pakaian, dia lebih macam syarikat last time, syarikat apa aku lupa, syarikat yang kita review. Okay, yang aku review hari itu. Alright, so ini adalah laman web dia. So korang boleh tengok nantilah maklumat-maklumat penting dalam ni, corporate formation, okay, facility, innovation, product. Okay, so mengetahui syarikat adalah salah satu benda yang penting ya. Kadang-kadang orang skip benda macam ni. Okay, so sampai dia orang tak tahu syarikat tu buat apa. So at least korang boleh kena tahu syarikat ni syarikat apa, okay, dia tengah buat apa, kontrak ke apa ke dia punya, dan juga produk-produk yang dihasilkan. So korang boleh dapat secara not detail lah, secara briefly apa yang dia buat. Okay, dia buat. Alright. So syarikat PR Lexus ni, okay, pada hari Jumaat hari itu 4 juta volume dengan pembelian 78,000 dan penjualan 75,000. So dari segi nisbah 1/100. Right, so volume dia agak boleh dikatakan agak tinggi kalau dinisbahkan dengan volume pembelian dan penjualan kat sini. Okay, so harga saham lebih lingkungan RM1.15. Okay, so agak tinggi juga harga saham dia. Okay, RM1.15. Okay, bagi aku dan RM1.15 ni agak tinggi. Right, kalau kita tengok kepada quarter report sikit untuk PR Lexus, okay, the last quarter report, okay, pada bulan 12. Okay, baru lagi di announce bulan 12 hari tu. Right, so kalau kita tengok keuntungan, syarikat mencatat keuntungan 15.2 juta. Okay, 15.2 juta. So syarikat ini menjalankan perniagaan yang menjalankan perniagaan menguntungkan. So kalau kita tengok bulan 4 ni, okay, dia rugi tapi syarikat berjaya pulih. Okay, syarikat berjaya pulih dan dia menambah revenue dia. Okay, so kurang sikit keuntungan tetapi masih lagi untung. Banyak dia perubahannya, daripada rugi 8 juta dia naik untung sampai 23 juta. So dari segi pemulihan maksudnya management dia bagus. Okay, management dia bagus. Dia revert back daripada rugi kepada untung. Okay, so kalau kita tengok pada annual pula, right, so syarikat sudah untung 15.2 juta. So hampir-hampir, okay, menyamai 2020. Okay, so kalau kita tengok keuntungan dia, right, 2019, okay, 2020, 2021, so dia ada peningkatan. Okay, so revenue masih lagi, quarter report masih 2021 masih lagi belum lengkap. Right, revenue setakat ini 84 juta. So setakat 2021 syarikat mengamalkan syarikat membuat bisnes yang menguntungkan lah. Okay, so kita tengok sikit technical chart untuk PR Lexus. Alright, so technical chart untuk PR Lexus, kalau kita tengok kalau kita ambil okay, so dia ada resistance yang lama dekat sini. Kalau kita boleh buat resistance pada harga lebih kurang RM9, okay, RM1. Okay, RM1. Kalau kita boleh tarik sikit sorry, RM1.09. Okay, sorry tak dapat nak tepat. Okay, lebih kurang RM1.09. Right, selepas itu, okay, dia turun. Okay, dia turun pada musim PKP. Harga saham ni paling rendah pada 30, boleh dikatakan 30 sen setengah lah, lebih kurang 31 sen. Okay, 31 sen sebelum dia buat kenaikan. So kenaikan dia pun, alright, step by step. Okay, so dia naik, kalau kita tengok dia ada elliott wave, dia naik, turun dan naik, dia turun, dia naik, dia turun dan dia breakout terus.
Okay, dia breakout terus. Alright. So kalau kita tengok ada beberapa, kalau kita tengok counter ni bergerak, okay, sebelum dia breakout, counter ni bergerak secara, okay, secara slow and steady saja, secara uptrend. Kalau kita tengok, dia mencipta higher high, high low. Okay, higher high, higher high, higher high sebelum dia breakout. 3 kali higher high. Okay, higher low pun sama, higher low, higher low, higher low. Alright, so itu petanda bahawa counter, okay, uptrend. Okay, counter uptrend. So dia ambil masa dalam lebih kurang dalam 6 bulan macam tu. Okay, dia sentiasa naik. Right, sebelum dia breakout. So macam mana kita nak tahu breakout? Senang saja. Okay, dia melepasi harga sejarah ataupun harga dahulu. Okay, kita boleh check dekat paling lama harga dia adalah pada RM8.09. So kalau dia boleh lepas ni, dia akan naik lagi tinggi. So dia dah naik, dia dah breakout dan dia naik setinggi pada lebih kurang, kalau kita boleh catat kat sini ya, okay, pada RM1.84. Okay, so itu adalah tanda-tanda breakout. Okay, so breakout dia naik setinggi RM1.84. Okay, right, selepas itu dia turun. Okay, kita boleh buat satu lagi support kat sini. Okay, so pada RM1, kalau kita cuba dapatkan harga pada RM1.45. Okay, RM1.45. Alright, RM1.45. Okay, so lepas tu dia bocor. So maksudnya bocor bermaksud dia break the support dan dia turun pada, okay, pada harga RBS dia kembali. Okay, so ini adalah RBS dia. So ini adalah harga yang korang kena pantau lah. Okay, kalau dia bawah lagi bermaksud dia ada potensi untuk turun. Okay, ada potensi untuk turun. Tapi dari segi pattern nampak dia nak menurun. Okay, nampak dia nak menurun. Alright, so nampak secara kasar macam nak menurun lah. Alright, so kena watch out dengan dia punya support dekat sini. Okay, so ini adalah RBS dia. Kalau dia pecah RBS dia, dia pecah sekali sikit tetapi dia naik balik. Alright, so kalau dia pecah RBS ni, dia akan turun lagi lah. Okay, dia akan turun. Mungkin next support dia adalah pada lebih kurang pada harga sini lah. Okay, pada 95 sen. Okay, 95 sen. Right, so ataupun pada lebih kurang pada harga 85 sen. So kita nak tengok potensi counter ni. Okay, dari segi pattern dia macam dia nak menurun. Okay, dia macam dia nak menurun. Okay, so kita tengok menggunakan indikator. Alright, so kalau kita tengok MA cross, okay, MA cross kita boleh tengok guna juga. So kalau kita tengok, kita adjust sikit MA cross pada 12. Alright, so dia dah ada petanda dia nak turun. Okay, so dia dah cross kat sini. Okay, kita tengok dia dah cross dan lagi satu petanda dia break the support. Okay, dia break support dengan satu volume yang agak signifikan. Okay, menyebabkan harga saham tu jatuh. Okay, dan berjumpa kembali kepada RBS dia yang lama. Okay, RM1.09 ni adalah RBS lama dia. Okay, so MA cross menunjukkan dia akan turun. Kalau kita tengok indikator lain, MACD. Okay, MACD, kalau kita tengok MACD, alright. So MACD dah menunjukkan perselangan dekat sini. Okay, ada petanda-petanda counter ni nak bergerak naik semula. Okay, so kalau dia nak naik, dia kena melepasi harga RM1.44. Okay, ini adalah support dia yang dulu dah jadi resistance. So dia kena melepasi support ni. Melepasi resistance RM1.45 kalau aku rasa RM1.45. Okay, kalau aku dapat harga RM1.45. Okay, so RM1.45. Okay, so walaupun dia cross kat sini, dia masih lagi di bawah kosong. Okay, dari segi kekuatan masih lagi belum ada kekuatan, tapi dia dah cross. Kalau kita tengok, dia begitu panjang sekali turun. So petanda nak naik ada. Okay, lagi satu dia ada satu reversal kat sini. Okay, ada satu candle reversal, ada petanda-petanda dia nak rebound back. Okay, dia nak rebound back. Okay, so kalau kita guna tambah sikit indikator Bollinger Band, so mungkin ada. Okay, kalau dari segi Bollinger Band, okay, kita tutup MA cross. Alright, so sekarang ni dia berada di atas lower band dan sekarang dia bergerak ke middle band. Okay, ada potensi sebenarnya. Okay, counter ni nak bergerak
nak bergerak naik. Okay, ada potensi, tapi kena watch out dengan dia punya support dekat sini. Okay, so ada cross kat MACD. Right, so kalau kita tambah RSI dan stokastik, kita tengok RSI dan stokastik kalau ada potensi. Okay, RSI stokastik, okay, RSI stokastik, okay, dia dah melepasi oversold dan naik. Okay, paling cantik pada harga lebih kurang pada bawah ni, RM1 20 sen ataupun RM1 lebih kurang pada harga RM1. Kalau kita dapat pada harga RM1 4 sen, RM1 5 sen, so itu adalah harga-harga oversold. Okay, itu adalah harga-harga oversold. Okay, alright. So RSI berada di neutral, stokastik sudah bergerak ke atas. Okay, so sudah bergerak ke atas. So kalau kita tengok potensi, kita pergi kepada weekly chart, adakah dia ada potensi? Okay, weekly menunjukkan dia nak turun ke bawah. Okay, weekly nak menunjukkan dia turun ke bawah. So sekarang ni stokastik sudah menghampiri oversold. Okay, dia di bahagian neutral. Okay, right. So dari segi weekly tak ada tanda-tanda lagi sebenarnya. Okay, kena watch out dengan dia punya ni lah. Okay, kena watch out dia punya support pada RM1.08 ni. Okay, dia ada satu lagi support dekat sini pada lebih kurang harga, kalau kita boleh buat pada lebih kurang harga berapa ni, RM1.09. Okay, RM1.09 adalah next support dia. Okay, aku rasa inilah dia support dia. Okay, support lama dia. Alright, kena watch out dengan support dia. Okay, so dari segi petanda nampak macam tak ada tanda-tanda lagi sebenarnya untuk kawasan yang bergerak naik. Okay, dari segi weekly, okay, monthly. Alright, monthly baru saja mencecah. Okay, baru saja mencecah kosong. Okay, dari segi reversal dia dah ada, tak ada lagi tanda sebenarnya, tak ada reversal ataupun candlestick yang menunjukkan dia akan buat reversal untuk Bollinger Band. Okay, dia dah breakout dekat sini. Okay, dia dah breakout dan dia buat ini harga yang dululah yang RM1.80. Okay, dia dah breakout dari previous resistance. Okay, resistance lama. So sekarang ni dia tengah menurun. So tak ada lagi petanda satu candlestick, okay, untuk dia naik. Okay, so untuk counter ni kena watch out dengan dia punya support. Okay, support RM1.08 ni adalah support dia. RM1.09 ni adalah support dia. So kalau dia pecah RM1.09 ni, mungkin dia akan turun ke bawah. Okay, mungkin dia akan turun ke bawah. Okay, so itu saja untuk counter PR Lexus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.